Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang psikologi sosial dan perkaitannya dengan dakwah. Menurut Gordon Allport, psikologi sosial merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji tentang bagaimana tingkah laku, perasaan serta fikiran seseorang individu boleh dipengaruhi oleh kehadiran individu yang lain, sama ada secara nyata, khayalan, ingatan atau hanya dijangkakan. Bagi ahli-ahli psikologi sosial yang lain pula, berpendapat bahawa ilmu psikologi sosial merupakan ilmu yang menekankan tentang kajian secara saintifik kepada proses mental dan tingkah laku individu dalam hubungannya dengan individu lain, kelompok serta kehidupan. Sebagai contoh, kita akan rasa gembira bila lecturer puji tentang hasil kerja kita. Lepas tu, bila kita balik je, kita teringat tentang pujian lecturer tu, kita akan rasa sukalah. Nak buat kerja lain pun jadi lebih bersemangat. Jadi, nampaklah kat sini, setiap hubungan antara individu dengan individu yang lain mampu mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang dan mampu membuatkan mereka lebih bersemangat, gembira, sedih, kecewa dan lain-lain. Ciri-ciri lain seperti jantina, umur, warna kulit, cara berpakaian, lontaran suara dan sebagainya juga mampu mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap seseorang tu. Seterusnya, saya akan terangkan tentang skop psikologi sosial. Menurut ahli psikologi umum, biasanya mengkaji individu secara terpisah daripada konteks sosial. Mereka lebih menumpukan kepada proses dalaman iaitu persepsi, pemikiran, pembelajaran, motivasi dan emosi individu itu sendiri. Sementara itu, ahli psikologi pula lebih menumpukan kepada tingkah laku manusia dalam konteks unit sosial yang lebih besar. Contoh dia, kelas sosial, kelompok sosial, organisasi dan institusi sosial. Unsur dan proses dalaman atau batin kurang diberi pertimbangan dalam sosiologi berbanding unsur atau gerak kuasa luaran yang mempengaruhi tingkah laku individu. Antara gerak kuasa ini ialah membentuk norma sosial iaitu yang mengatur tingkah laku dan menentukan bentuk penetapan yang berkaitan tingkah laku. Gambar rajak ini menunjukkan hubungan individu dengan persekitaran. Tingkah laku dan proses mental individu itu dipengaruhi oleh persekitaran fizikal dan persekitaran sosial atau budaya. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah perkembangan bidang psikologi sosial. Didapati bahawa permulaan tarikh sebenar kajian tentang bidang ini bermula sukar untuk dijawab kerana tiada bukti yang sahih. Walau bagaimanapun, Allport menyatakan bahawa kajian bidang ini bermula sejak zaman purba lagi. Mari kita lihat 3 peringkat zaman perkembangan bidang ilmu psikologi sosial. Yang pertamanya zaman permulaan iaitu kemunculan psikologi sosial. Didapati bahawa bidang ilmu ini berkembang secara beransur-ansur tanpa dapat dipastikan tarikh sebenar kewujudannya. Namun antara tahun 1908 sehingga 1924 kewujudannya telah disedari. Antara pelopor utama ialah William McDougall yang mana ianya merupakan orang yang pertama memperkenalkan istilah psikologi sosial pada tahun 1908 dan beliau berpendapat bahawa tingkah laku sosial itu terhasil dari kecenderungan semula jadi atau kita panggil sebagai naluri diri sendiri. Dan yang keduanya adalah Floyd Allport yang menyatakan usul yang amat berbeza dari usul pertama tadi dan ianya hampir sama dengan definisi psikologi yang telah digunakan pada waktu sekarang, iaitu tingkah laku sosial adalah disebabkan oleh beberapa faktor termasuk faktor persekitaran dan juga pengaruh tingkah laku orang lain.
Selain itu juga, terdapat tokoh-tokoh psikologi yang terkenal pada waktu itu, antaranya Muzaffar Sherif dan juga Kurt Lewin yang telah memulakan kajian tentang norma sosial, yang mana ianya memfokuskan tingkah laku atau kebiasaan seseorang individu yang boleh diterima oleh masyarakatnya. Manakala kajian yang telah dilakukan oleh Kurt Lewin dan juga rakannya ialah memfokuskan kepada kepimpinan dan kaitannya dengan perjalanan sesebuah kumpulan. Peringkat seterusnya adalah zaman perkembangan. Pada waktu ini, kajian tentang psikologi sosial mula dilihat berkembang dengan pesat selepas Perang Dunia Kedua, dan pada waktu tersebut, skop tentang psikologi sosial juga telah diperluaskan kepada memberi perhatian atau penekanan terhadap satu kumpulan atau ahli kumpulan terhadap tingkah laku individu. Dan yang keduanya adalah menyelidik perkaitan antara beberapa ciri personaliti dengan tingkah laku sosial. Rangka kerja kedua ini menyatakan bahawa manusia itu tidak menyukai sesuatu yang bertentangan dengan personaliti atau nilai dirinya dan berusaha untuk menyamakan ketidaksamaan tersebut. Dan terdapat satu pepatah Inggeris yang menyatakan less lead to more, iaitu memberi ganjaran yang besar untuk mengubah tingkah lakunya. Usul ini telah diterima oleh ahli psikologi sosial yang lain dan diberi perhatian. Dan perkembangan dilihat jelas pada 1960-an, iaitu skop diperluaskan meliputi segenap aspek. Iaitu aspek yang pertamanya adalah persepsi, iaitu tanggapan pertama kita terhadap seseorang, dan yang keduanya adalah keganasan, iaitu membincangkan definisi atau cara untuk mengatasi keganasan tersebut. Dan yang ketiganya adalah daya penarik dan juga cinta, iaitu mengapa seseorang itu disukai atau dibenci dan bagaimana untuk membina hubungan yang serius. Dan yang keempat adalah group discussion making, iaitu bagaimana ahli kumpulan mencapai persetujuan dalam membuat keputusan. Yang kelima adalah keadilan dan ketidakadilan. Bagaimana reaksi seseorang apabila mengetahui ketidakadilan berlaku pada dirinya berbanding individu lain. Dan satu tajuk lagi iaitu tingkah laku prososial, iaitu mengapa seseorang itu gagal menjadi penyelamat atau gagal memberi bantuan ketika individu lain dalam kesusahan. Seterusnya adalah zaman kestabilan, iaitu antara tahun 1970-an sehingga kini. Pada zaman ini dapat dilihat peningkatan pelibatan yang mendadak dalam bidang psikologi sosial, dan terdapat beberapa topik baru dan juga bidang yang telah diselidiki dan diberi keutamaan. Antaranya adalah pertalian, iaitu ingin melihat bagaimana kita membuat kesimpulan tentang pertalian antara sesuatu kejadian itu dengan sebab kejadian itu berlaku. Contohnya peranan seks dalam kehidupan manusia. Yang keduanya adalah psikologi alam sekitar, iaitu ingin melihat kesan ke atas persekitaran, iaitu panas, kebisingan, kesesakan, pencemaran alam dan sebagainya yang melibatkan tingkah laku sosial. Dan terdapat juga dua topik utama yang dimulakan kajiannya pada tahun 1970-an, iaitu pengaruh psikologi sosial ke atas bidang kognitif, yang mana ia menunjukkan bahawa perkembangan kognitif sememangnya ada kaitan dengan perkembangan psikologi sosial, kerana aspek psikologi sosial iaitu sikap, kepercayaan, nilai dan juga kemahiran membuat kesimpulan itu merupakan satu punca perubahan ke atas kognitif ataupun pemikiran manusia itu. Dan yang keduanya adalah perkembangan pengetahuan sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang teori psikologi sosial. Teori yang pertama ialah teori Gestalt. Teori ini membahas tentang persepsi manusia terhadap sesuatu yang mempunyai organisasi yang tersusun mengikut keadaan semasa. Kita tak boleh nak faham sesuatu perkara itu dalam satu maknanya. Contoh, perkataan fire. Bila dalam tentera, dia bermaksud tembak. Kalau berada dalam syarikat, bermaksud dibuang kerja. Dan jika berada di dalam masyarakat, dia bermaksud api. Impak teori ini terhadap bidang psikologi sosial dapat dikenal pasti melalui kajian serta dapatan yang menyatakan bahawa seseorang individu itu amat berminat dan cenderung untuk membentuk suatu konsep yang berorganisasi dan tersusun terhadap persekitarannya.
Seterusnya ialah teori peneguhan. Teori peneguhan tingkah laku melihat bagaimana organisma mempelajari dan memberi respon terhadap persekitarannya. Teori ini juga menekankan bahawa suatu rangsangan akan diikuti oleh suatu respon. Rangsangan dan respon ini saling berkaitan dan memberi satu perhubungan yang berfungsi. Peneguhan merujuk kepada hakikat bahawa sesuatu peristiwa akan menguatkan lagi kebarangkalian terhadap suatu respon dengan adanya peneguhan. Peneguhan berperanan untuk mengekalkan perhubungan antara rangsangan dan respon. Sebagai contoh, jika suatu tingkah laku itu memuaskan, maka tingkah laku tersebut akan dikekalkan dan akan diulangi. Sebaliknya, jika tingkah laku itu tidak memuaskan, maka tingkah laku tersebut tidak akan diulangi. Seterusnya adalah teori psikoanalisis. Sebelum ni dah ada group yang bentang pasal teori ni. Jadi saya hanya bentang secara ringkas. Okey, teori psikoanalisis ni ialah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamik, faktor-faktor psikik yang menentukan perilaku manusia serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam membentuk kepribadian masa dewasa. Okey, kita masuk kepada teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial ni ialah manusia sebagai ikhtiar sosial dan cuba untuk memenuhi keperluan dirinya melalui kerjasama dengan individu yang lain. Contohnya, perkahwinan, pekerjaan, percintaan dan persahabatan. Atas dasar inilah proses pertukaran sosial manusia memerlukan tolak ansur yang menghasilkan pergantungan sosial. Di sini manusia mengatur tindakan mereka agar segala tindakan mereka dapat menghasilkan ganjaran dengan mengurangkan kos. Oleh itu, manusia rela melibatkan diri dalam perhubungan jangka masa panjang dan terus melibatkan diri dalam pertukaran sosial bagi mencapai hasil yang memuaskan. Sebagai contoh, yang tadi itulah perkahwinan, pekerjaan, percintaan dan persahabatan. Okey, seterusnya adalah ciri psikologi sosial. Ciri psikologi sosial ni terdapat 4 ciri penting yang sering digunakan dalam semua bidang saintifik psikologi sosial, iaitu yang pertama, satu set fenomena atau proses psikologi sosial itu berlaku. Ciri ini adalah dikaitkan dengan pengaruh sosial. Setiap fenomena yang berlaku sama ada dari segi individu dengan individu yang lain, hubungan antara kumpulan atau seluruh masyarakat atau hubungan antara individu dengan sosial entiti yang lebih luas. Ciri ini adalah lebih kepada keadaan yang mewujudkan psikologi sosial sebab ianya berkait dengan hubungan sosial. Yang kedua adalah teori utama atau konsep dan idea tentang psikologi sosial. Umumnya, teori ini mengandungi satu atau lebih penyertaan fungsi tentang perhubungan dengan fenomena pelibatan. Jadi, fungsi teori ini adalah untuk menerangkan macam mana suatu fenomena itu boleh berlaku. Yang ketiga, kaedah penyelidikan. Kaedah penyelidikan ini bagi mendapatkan bukti tentang fenomena tersebut, matlamat perlu dipastikan terlebih dahulu. Kepastian ini membolehkan jenis data yang perlu diperoleh diketahui. Jadi, kaedah ini adalah untuk mengkaji sama ada betul atau tidak sesuatu teori itu. Yang keempat adalah penemuan dikumpulkan. Hasil yang diperoleh daripada fenomena tersebut dikumpul sebagai data. Data akan disokong dengan kenyataan yang ada dan dijadikan sebagai satu contoh. Jadi, maksudnya kat sini, data yang dah dapat itulah membuktikan sama ada teori yang digunakan itu sesuai atau tidak dengan fenomena yang dijadikan sebagai contoh tersebut. Okay, seterusnya, jenis dan bentuk hubungan. Dalam psikologi sosial terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan antara individu dengan individu. Yang kedua, hubungan antara individu dengan kumpulan. Yang ketiga adalah kumpulan dengan kumpulan. Bentuk hubungan pula terdapat 4 bentuk, iaitu bulatan, roda, bentuk Y dan memanjang. Bulatan ni adalah setiap orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang di samping kiri dan kanannya sahaja. Dengan perkataan lain, dia tiada pemimpin. Jadi dia boleh berkomunikasi hanya dengan kiri dan kanan sahaja. Roda pula, ada seorang pemimpin yang menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubung dengan seluruh anggota kelompok, tetapi anggota kelompok hanya dapat berhubung dengan pemimpinnya sahaja.
Jadi, pemimpin sebagai komunikator dan anggota kelompok sebagai komuniker yang dapat melakukan feedback pada pemimpinnya namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya kerana yang menjadi fokus hanya pemimpin tersebut sahaja. Bentuk Y pula, 3 orang anggota yang dapat berhubung dengan orang-orang di sampingnya seperti pada pola memanjang, tetapi ada 2 orang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang di sampingnya. Dan yang terakhir adalah memanjang. Memanjang ni adalah satu anggota hanya dapat berkomunikasi dengan satu anggota yang lain dan anggota yang lain tersebut dapat menyampaikan pesan kepada anggota yang lainnya lagi dan seterusnya. Sebagai contoh, jabatan A akan berkomunikasi dengan jabatan B dan jabatan B akan berkomunikasi dengan jabatan C dan seterusnya. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan Arab iaitu da'a yang membawa maksud mengajak, menyeru, menjemput atau memanggil seseorang kepada sesuatu perkara yang baik ataupun buruk. Menurut syarak pula, dakwah merupakan satu perbuatan mengajak manusia dengan cara yang bijaksana untuk mengikut perintah Allah SWT serta berpaling daripada kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah juga merupakan sebahagian daripada kehidupan seseorang Muslim. Jadi setiap tingkah laku seseorang itu perlulah berlandaskan kesedaran Islam supaya kita dapat mendidik masyarakat dengan nilai-nilai Islam yang sebenar. Baiklah, sebelum saya terangkan bagaimana dakwah dan psikologi sosial boleh berkait, saya akan terangkan terlebih dahulu matlamat dakwah dan matlamat psikologi sosial. Jadi nanti korang lagi senang nak faham macam mana dakwah dengan psikologi ni boleh berkait antara satu sama lain. Matlamat dakwah yang paling utama adalah mengubah sikap seseorang individu ke arah yang lebih baik, macam mengajak, menyeru, memujuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi akan ada pelbagai cara yang boleh digunakan oleh pendakwah untuk memastikan dakwah tersebut sampai kepada golongan sasaran atau kita panggil juga sebagai mad'u. Manakala matlamat psikologi sosial secara umumnya adalah bertujuan untuk menerangkan tentang hubungan. Ada 3 hubungan iaitu masyarakat dengan individu, individu dengan kumpulan dan kumpulan dengan masyarakat. Selain itu juga, psikologi sosial ia digunakan untuk memperoleh kaedah baru dalam memahami kejadian mental individu. Contohnya, Adler berpendapat bahawa personaliti manusia biasanya dipengaruhi oleh superiority dan didorong oleh inferior. Hasil daripada dorongan ni akan menyebabkan berlakunya proses sosialisasi. Jadi, Adler telah membuat perbandingan antara kanak-kanak yang datang daripada keluarga autoritarian dengan keluarga bebas. Daripada kajian tu, kita dapat mengetahui sebab punca kenapa berlakunya perbezaan dalam hubungan psikologi. Dari situ kita boleh memahami bahawa konsep perhubungan sebenarnya adalah tidak sama. Ia turut bergantung kepada bentuk keluarga dan taraf hidup keluarga kita. Jadi, matlamat psikologi yang korang boleh faham kat sini adalah untuk mengetahui hubungan yang berlaku dalam masyarakat dan macam mana ia mempengaruhi antara satu sama lain. Macam mana kita berhubung dengan orang sekeliling dan sebab apa kita boleh berhubung dengan masyarakat di sekeliling kita. Jadi, salah satu sebab kita berhubung dan berinteraksi adalah kerana dakwah. Kerana dakwah adalah tugas setiap manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad. Jadi, korang boleh tengok jadual yang terpapar di skrin korang sekarang ni bagi memudahkan korang untuk memahami perkaitan antara dakwah dengan psikologi. Dua-duanya mempunyai matlamat dan hubungan yang lebih kurang je. Macam psikologi, matlamat dia
lebih untuk mengawal tingkah laku ataupun mempengaruhi tingkah laku manusia. Seperti dakwah juga, dakwah adalah untuk mempengaruhi manusia untuk melakukan amal makruf nahi mungkar. Kalau dari segi hubungan, dua-dua gunakan kaedah. Ada kaedah tertentu untuk mempengaruhi manusia, mempengaruhi mad'u bagi pendakwah tu. Contohnya dari segi psikologi, diorang akan gunakan terapi tingkah laku, kaunseling dan rawatan. Manakala dakwah akan menggunakan pendekatan al-hikmah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat kita simpulkan, untuk mempengaruhi mad'u agar menerima dakwah yang disampaikan, ia memerlukan cara atau kaedah psikologi yang tertentu. Menurut Al-Qaradawi, ada menjelaskan bahawa ilmu psikologi antara ilmu yang paling bermanfaat untuk pendakwah. Kerana yang pertama, ia mampu menolong untuk memahami dalil-dalil agama dan tafsir yang sesuai dengan akal semasa. Contohnya, sesetengah mad'u susah untuk memahami dalil agama dan tafsir yang disampaikan oleh pendakwah. Jadi, seharusnya pendakwah harus pandai menjelaskan dan mempengaruhi mad'u dengan menggunakan ilmu psikologi. Yang kedua, menolong pendakwah memahami jiwa mad'u dan menumpukan cara mempengaruhi jiwa mad'u dengan mudah. Bila kita boleh memahami jiwa mad'u, kita tahu bagaimana interaksi yang boleh menarik minat mad'u untuk mendengar dakwah kita. Contohnya, mad'u kita minat main bola sepak. So, kita boleh dulu cakap pasal bola sepak. Lepas tu, bila nampak mad'u kita dah selesa, dah boleh berhubung dengan kita, dah boleh berinteraksi dengan baik, boleh perlahan-perlahan kita masukkan elemen-elemen dakwah dalam percakapan kita. Dengan tu, dakwah kita lebih mudah difahami dan lebih tertarik untuk mad'u kita dengar. Dengan kata lain, psikologi sosial boleh digunakan sebagai salah satu pendekatan atau mekanisme untuk memperkembangkan dakwah dengan lebih berkesan kepada golongan sasaran. Jadi, untuk korang lebih faham perkaitan antara dakwah dengan psikologi ni, rakan-rakan saya yang seterusnya akan menerangkan dengan lebih mendalam melalui study case atau contoh artikel tertentu. Ini adalah kajian kes yang kami akan jadikan contoh bagi menunjukkan dengan lebih jelas perkaitan antara dakwah dengan psikologi sosial. Kajian ini bertajuk Pendekatan Psikologi Dakwah dalam Menangani Remaja Berisiko yang berfokuskan kepada pendekatan bimbingan jiwa. Kajian ini membincangkan mengenai cara memendung remaja berisiko yang memerlukan bimbingan dari aspek rohani dan jasmani dengan menggunakan pendekatan psikologi dan dakwah. Hal ini kerana dalam menangani masalah remaja berisiko, para pendakwah memerlukan kemahiran psikologi bagi memudahkan pemahaman jiwa sasaran dakwah dan penentuan metod dakwah yang bersesuaian dengan psikologi dan minat remaja. Selain itu, kajian ini ia memfokuskan kepada bimbingan jiwa berasaskan ajaran Islam yang mempunyai 3 kaedah, iaitu bimbingan secara langsung, rawatan jiwa secara berkelompok dan rawatan keluarga dan perkahwinan. Tujuan kajian ini menggunakan pendekatan psikologi dan dakwah kerana perlu mengubah sikap seseorang. Seiring dengan matlamat dakwah adalah untuk ubah sikap mad'u, namun untuk mengubah sikap seseorang bukanlah mudah. Ia memerlukan pendekatan psikologi, iaitu pendekatan untuk mempengaruhi sikap, khususnya terhadap masalah yang melibatkan emosi dan psikologi seperti gangguan personaliti, masalah ketagihan, tingkah laku agresi dan lain-lain jenis masalah sosial. Psikologi memberikan jalan kepada perumusan dakwah, pemilihan medium dakwah dan pemahaman jiwa sasaran dakwah dan penentuan metodnya. Di situ kita dapat lihat pentingnya psikologi dalam dakwah untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan manusia. Seterusnya saya akan terangkan ciri-ciri remaja berisiko yang disebut di dalam kajian kes ini. Pertama, remaja lingkungan umur 10 hingga 15 tahun iaitu peringkat perkembangan awal remaja. Kedua, institusi keluarga yang gagal. Ketiga, kemiskinan. Keempat, masalah interaksi sosial iaitu remaja yang menghadapi masalah psikososial seperti kemurungan dan mempunyai perspektif negatif. Seterusnya, pendekatan psikologi dakwah.
Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahawa psikologi dakwah merupakan dua gabungan perkataan, iaitu psikologi dan dakwah, yang saling mempunyai hubungan antara keduanya. Terdapat beberapa definisi psikologi dakwah yang telah dinyatakan di dalam slide, iaitu psikologi dakwah merupakan dakwah mengikut cara psikologi, penggunaan psikologi dalam dakwah, dakwah melalui pendekatan psikologi ataupun kita panggil kajian jiwa manusia untuk dakwah. Manakala menurut Nur Razlan Hadi Yaakob yang menyatakan bahawa pendekatan psikologi dakwah itu mampu untuk menyelesaikan masalah manusia itu secara menyeluruh dan juga seimbang. Dan dari segi psikologi, dakwah itu dilihat sebagai membawa perubahan lah ataupun sesuatu hasil. Manakala dari sudut dakwah pula, psikologi itu dapat memberi jalan kepada perumusan dakwah, pemilihan kaedah dakwah itu sendiri, pemahaman jiwa sasaran dakwah iaitu manusia dan juga penentuan metodnya. Terdapat beberapa pendekatan psikologi yang digunakan dalam menyampaikan dakwah ini. Antaranya adalah pendekatan kaunseling, pendekatan emosi, pendekatan menggerakkan minda, pendekatan motivasi dan juga bimbingan jiwa. Namun dalam case study ini lebih memfokuskan kepada bimbingan jiwa remaja itu sendiri. Seterusnya, kaedah bimbingan jiwa remaja dan juga belia. Kaedah inilah yang saya katakan sebentar tadi yang difokuskan dalam kajian ini. Kaedah-kaedah ini digunakan adalah untuk membantu remaja berisiko menyelesaikan masalahnya, terutama jika masalah itu didorong oleh faktor peribadi dan juga personality. Terdapat 3 kaedah yang digunakan. Yang pertamanya adalah bimbingan secara langsung, iaitu directive counselling, yang mana ianya mengkaji seseorang individu dengan mengetahui tahap kemampuannya dan maklumat lazim seperti pekerjaan, pembelajaran atau perkhususan bagi membantu individu terbabit dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kaedah yang digunakan juga dengan membimbing individu dalam aspek keimanan kepada Allah dan pegangan akidah dalam merawat permasalahan individu. Hal yang demikian ini dapat membantu remaja tersebut supaya tidak terjebak kepada tingkah laku yang menyeleweng dan juga menyimpang. Pendekatan psikologi menerusi meluahkan perasaan juga digunakan, iaitu feeling thoughts ataupun meluahkan perasaan yang terpendam yang akan membantu remaja tersebut lebih berkeyakinan dan dapat mengawal diri mereka, iaitu self-regulation. Kaedah yang keduanya adalah kaedah rawatan jiwa secara berkelompok, group psikoterapi, yang mana kaedah ini dilakukan secara berkumpulan menerusi perbincangan masalah yang dihadapi oleh individu itu mengikut pandangan kumpulan. Kaedah ini juga dilakukan kepada remaja yang mempunyai ciri-ciri yang tidak ada kemahiran sosial dan juga hubungan kemasyarakatan. Mereka juga mudah terpengaruh dengan orang lain dari segi perasaan, simpati, emosi dan juga suka menyendiri. Jadi, pandangan yang diberikan oleh ahli-ahli kumpulan dapat membantu mereka untuk mengawal dan juga berhadapan dengan konflik yang mereka hadapi. Kaedah yang ketiganya adalah rawatan keluarga dan perkahwinan, family and marriage psychotherapy. Bimbingan ini diberikan khususnya kepada remaja yang mengalami permasalahan dari sudut keluarga. Lalu kaedah rawatan yang dilakukan ini adalah melibatkan ahli keluarga remaja tersebut dan bertujuan untuk mengukuhkan sistem kekeluargaan, mendukung perasaan individu dan menguatkan ikatan hubungan perkahwinan. Jika sekiranya ahli keluarga mereka bersetuju dengan usaha dan ikhtiar membantu individu yang bermasalah itu, kemungkinan besar permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut dapat dikawal dengan baik. Jika sekiranya ahli keluarga tidak bersetuju, tidak memberi kerjasama ataupun enggan terbabit, maka alternatif lain perlu dilakukan. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan kemahiran psikologi dalam berdakwah. Seorang pendakwah juga perlu menguasai kemahiran psikologi dalam menyampaikan dakwah kepada golongan muda. Berdasarkan kes study sebentar tadi, kemahiran ini saya akan fokuskan kepada golongan remaja. Terdapat 3 kemahiran dalam berdakwah. Yang pertama adalah kemahiran komunikasi dan hubungan yang serasi dengan remaja. Yang kedua, kemahiran memahami emosi. Dan yang ketiga, kemahiran program dakwah yang mempunyai tarikan psikologi. Untuk membina kemahiran komunikasi dan hubungan yang serasi dengan remaja, pendakwah perlu mengetahui perkembangan psikologi remaja yang terdiri daripada perkembangan emosi, akal, moral dan sosial remaja.
Sekiranya kemahiran komunikasi dan hubungan yang serasi telah terjalin antara pendakwah dan remaja, maka pendakwah boleh memahami punca permasalahan mereka. Seterusnya, dapat menentukan pendekatan yang sesuai dengan mereka. Remaja mengalami peringkat perkembangan yang pesat dari aspek sosial, moral dan emosi. Menurut Iman Al-Ghazali, perkembangan moral mempunyai beberapa tahap. Antaranya ialah tahap pertama, ketika kanak-kanak belum dapat berfikir secara logik dan pada tahap ini mereka belum faham mana yang betul dan mana yang salah. Dan tahap kedua ialah ketika usia tamyiz. Pada usia ini, mereka dapat membezakan antara baik dan buruk. Dan pada tahap ketiga adalah ketika usia baligh, iaitu remaja. Pada peringkat ini, seseorang remaja telah mula pandai memilih, menilai dan berfikir dengan menggunakan akal yang logik. Dan pada tahap ini juga, mereka boleh menentukan perkara yang baik dan buruk. Baiklah, saya akan memfokuskan kepada peringkat balik, itu ketika mereka remaja. Pada peringkat remaja ini, mereka perlu diberi bimbingan, nasihat dan saranan-saranan sebagai alat pendidikan dalam rangka dalam membina kepribadian mereka ni sesuai dengan ajaran Islam. Seterusnya adalah berkenaan perkembangan sosial remaja. Pada peringkat perkembangan sosial remaja pula adalah perkara yang berkaitan dengan masyarakat, persahabatan, pergaulan dan aktiviti yang dilakukan. Menurut Iman Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, seseorang itu mengalami beberapa tahap perkembangan sosial. Pada tahap pertama ialah ketika mana mereka berada dalam lingkungan keluarga. Pergaulan pada tahap lingkungan keluarga ini kebanyakannya berlaku pada peringkat kanak-kanak. Pada tahap kedua pula adalah dalam lingkungan jiran tetangga. Dan pada tahap ketiga adalah dalam lingkungan kawan-kawan. Pada lingkungan kawan-kawan ni, remaja mula melihat kepentingan bersahabat dan berteman, terutamanya ketika menuntut ilmu. Peringkat ini juga mereka lebih bergaul dengan rakan sebaya atau ahli kumpulan dan pandangan mereka amat bermakna. Pada tahap ini juga mereka akan akur kepada tingkah laku dan buah fikiran ahli kumpulan mereka. Jadi, dengan mengetahui perkembangan psikologi remaja, pendakwah dapat menentukan komunikasi yang bagaimana yang sesuai dengan golongan remaja agar hubungan yang serasi dapat dibina. Sebagai contoh, pendakwah boleh menjadikan mereka ni sebagai kawan yang boleh diajak berbincang dan memahami kehendak golongan muda, kerana pada tahap ini, remaja lebih akur dan dengar kepada tingkah laku kawan-kawan. Jadi, untuk mendekati remaja ni, seorang pendakwah tu boleh menjadikan mereka sebagai seorang kawan. Kemahiran memahami emosi. Apa itu emosi? Emosi ni adalah suatu keadaan yang kompleks dalam diri manusia. Ianya melibatkan tindak balas tubuh seperti pernafasan, denyutan dan lain-lain. Remaja merupakan satu peringkat usia di mana berlakunya perkembangan dan perubahan yang amat ketara, khususnya dari segi emosi. Dalam menghadapi proses perkembangan dan perubahan ini, ianya boleh menimbulkan pelbagai masalah emosi remaja kerana mereka sedang berhadapan dengan proses penyesuaian diri antara zaman kanak-kanak mereka yang dulu dengan zaman dewasa yang mereka hadapi sekarang. Sesetengah remaja tidak berupaya menyesuaikan atau menerima dengan mudah perubahan tersebut, lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya. Antara masalah emosi remaja ialah masalah personaliti, perubahan emosi, tekanan, kebimbangan dan kerisauan, terutamanya yang berkaitan dengan akademik serta masalah peribadi yang mereka hadapi. Dengan memahami emosi remaja tersebut, pendakwah boleh mengawal emosi-emosi yang ada pada remaja serta dapat mendorong mereka kepada tingkah laku yang lebih baik. Hal ini adalah kerana emosi merupakan satu tindak balas terhadap rangsangan dan mempunyai tenaga penggerak terhadap perlakuan yang dilakukan. Kemahiran program dakwah yang mempunyai tarikan psikologi. Terdapat 3 pendekatan yang asas bagi menyeru dan membimbing manusia ke arah kebaikan. Antaranya ialah yang pertama, hikmah. Yang kedua, nasihat yang baik. Dan yang ketiga, berbincang dengan cara yang baik. Zaman remaja yang penuh dengan tekanan, kecerdasan emosi amat memerlukan pendekatan dakwah yang penuh hikmah dalam proses membimbing kepada golongan ini. Dalam melaksanakan pendekatan tersebut,
pendakwah memerlukan kemahiran psikologi agar pengisian pendekatan tersebut mempunyai daya tarikan psikologi kepada remaja. Sebelum membuat perancangan tentang pengisian dakwah, pendakwah seharusnya mengkaji terlebih dahulu apakah yang menjadi minat remaja masa kini ataupun apakah keperluan dan bantuan yang diperlukan dan apakah program yang bersesuaian dengan jiwa remaja tersebut. Setelah pendakwah mengenal pasti perkara-perkara tersebut, maka pendakwah boleh menentukan apakah program dan pengisian yang sesuai dengan remaja. Sebagai contoh, kita tengok pada hari ini, remaja lebih gemar kepada aktiviti kesenian. Contohnya seperti nyanyian, lakonan dan kebanyakannya suka baca novel. Jadi, para pendakwah ni perlu mempunyai kemahiran dalam merancang program-program mereka agar bersesuaian dengan minat dan kecenderungan remaja tersebut. Dengan ini, pendakwah mampu mewujudkan daya tarikan psikologi kepada remaja untuk mengikuti program-program dakwah. Program-program lain yang mempunyai daya psikologi adalah seperti program dialog, perbincangan, tarbiyah melalui aktiviti jasmani, layanan emosi, program-program dakwah yang bersifat informal. Setakat itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.